Falsafah Pembangunan Negara dengan tajuk Sukarno Bina Langkah Pemantapan ke Hadapan. Berikutnya. Next. Oh, dia slow kan? Nombor satu. Dalam ini basically Sultan bin Abdul Wahab kita tahu bahawa ia mula dilancarkan oleh Sahabat Ibrahim pada 19 Januari 2022. Maknanya hampir setahun yang lalu. Dan kita faham bahawa soal Malaysia Madani ini bukanlah suatu benda yang baru. Manusia Anwar telah berjuang dan mempopularkan masyarakat Madani itu sejak 1995 di Festival Istiqlal Jakarta. 1995 sewaktu beliau sebagai Menteri Keuangan pada waktu itu dan TPM pada waktu itu. Namun kemudiannya ini lupa dimaafkan. Namun kemudiannya kalau kita lihat dia dipecat tahun 98, mengakibatkan idea masyarakat Madani itu agak terkubur dan tidak dipopularkan. Berikutnya, ini buku terbaru dalam konteks beliau mengetengahkan Malaysia Madani. Dan berikutnya, ini gambaran umum dari segi 6 rukun yang ada dalam beberapa strategi agenda yang mau beliau gerakkan. InsyaAllah ada dalam buku yang disertakan, buku syair yang disertakan bersama kita. Berikutnya, keadaan hari ini mencabar sebenarnya. Dengan perang di Ukraine, dengan pencerobohan betul-betulan yang cukup ganas oleh rejim Israel Zionis. Ini semua kesan yang akan ada pada kita dan mencabar kita semua. Dengan keadaan kehilangan pembaziran beberapa negara sedemikian rupa dan ada mengatakan mencecah bilion ringgit dari segi ketirisan wang negara. Kesan pandemik COVID-19 dan sekarang datang semua sekali lagi kan. Jadi ini semua mencabar kita. Ini bahasa tinggi dan sebenarnya buka teknologi sembilan tak tahu bahasa Inggeris kan. Dia cakap buka volatility, uncertainty, complexity, ambiguity. Maknanya keadaan yang tak pasti, tak menentu kan. Keadaan yang kompleks, macam-macam cerita kan. Jadi ini cabaran yang kita hadapi berbagai-bagai bentuk yang ada pada hari. Jadi bermakna kita kena bersiap sedia dengan cabaran-cabaran berkenaan. Berikutnya, dalam sejarah perubahan, ini yang nak dibawa oleh Sultan Ibrahim. Sebab pengalaman perubahan ini, orang Jepun dan Korea ni dulu-dulu, tahun 60-an, 70-an, lebih kurang sama dengan kita saja. Kadang-kadang kita menang bola sepak, kadang-kadang dia kalah. Betul tak? Demikian juga pendapatan lebih kurang sama saja. Yang antara kita Malaysia dengan Korea dengan Jepun. Tetapi Jepun selepas Perang Dunia Kedua, dia ada falsafah untuk bangkit atas nama Fukuoka. Manakala tahun 1970-an pula, ini waktu lawatan Presiden Pak Chudi. Presiden betul. Pak Chubung dan Bincang kan. Pak Chudi datang ke Malaysia 1970-an. Dia melawat bineka negara kita. Waktu itu almarhum Tun Abdul Razak sebagai Perdana Menteri Malaysia. Dan dia melihat antara lainnya ialah satu kegagalan yang cantik di bineka negara. Dan terus dia bertanya kepada Allah Rahmatul, what is that certificate? Allah Rahmatul menjawab, it's a verse of Al-Quran. Ini satu ayat dalam Al-Quran. Dan di bawah itu ada tulisan makna dia. Verily, never will Allah change the fate of a people until they change themselves. Allah tidak akan mengubah nasib mana-mana kaum, bangsa selagi mereka tidak mengubah nasib mereka sendiri. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dan Presiden Pak Chudi kata, this is a very great philosophy. Ini falsafah yang besar. Dan saya kena bawa balik falsafah ini ke Korea. Dan di situ dia menggunakan suatu slogan, satu falsafah Sanao Ondo di Korea. Tahun-tahun 1970-an. Sehingga mereka bergerak maju ke hadapan dengan suara Samsung, Hyundai dan sebagainya yang menguasai pasaran. Maknanya
asal dia semangat inspirasi awal dia dari Al-Quran Karim. Jadi sekarang kita yang Islam ni malu lah kita. Kita tidak asal terpanggil, terhimbau dari Al-Quran Karim. Bagaimana kalau kita lihat orang di Eropah atau di Amerika ni, di kalangan wanita terutamanya, terhimbau dengan kesabaran wanita Gaza, dengan ketabahan mereka, dengan kentalnya hati mereka. Dan mereka pun mengkaji Al-Quran, membaca Al-Quran, terinspirasi dengan Al-Quran. So yang besar dia masuk Islam. Presiden Pak Cui, dia tidak masuk Islam, tapi dia terhimbau, terpanggil dengan semangat yang adalah surah Al-Ra'du. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah dia akan mengubah nasib mana mereka kecuali mereka mengubah nasib mereka. Jadi bermakna ini yang dibawa oleh Sunan Ibrahim dan itu adalah Muhammad besar kita. Bagaimana perubahan ini kita nak bawa dengan falsafah pemenang negara atas nama Malaysia Madani. Sebab itu juga sebelum itu kita lihat dalam masa yang sama, apa yang penting kemudiannya kecemerlangan tanah Islam dalam abad ke-7, 15 sampai 15. Mereka ada minda Al-Quran, budaya Al-Quran yang ada pada mereka sehingga berlaku kegemilangan. Dan ini benar-benarnya mau tidak mau memerlukan anjakan minda, anjakan budaya di kalangan kita, sama ada orang Melayu atau Cina atau India atau Dayak atau Dayak. Berikutnya, minda pada hari ini penting, perlu kita ada. Kalau dulu pernah pimpinan Sunni Abdul Rahman menyebut soal revolusi mental. Dan sebenarnya Anwar sebenarnya meminta kita perlu ada minda madani sebagai prasyarat kejayaan Malaysia Madani. Apa itu minda madani? Minda madani dalam arti kata disiplin, setia, istiqamah, ihsan, empati. Ini bahasa orang psikologi. Yakin, berani kena benar, sanggup terima risiko, berdaya cipta, kreatif dan inovatif. Minda madani itu bermakna kita akui ada race, religion yang berbeza dan kita ada raja-raja. Tujuan akhirnya apa dia? Untuk kita hormati, lita'arafu, saling kenal mengenal. Ini yang perlu ada. Bukan dibangkitkan sentimen etika itu ini, bukan. Tapi Al-Quran dengan jelas mengungkapkan semangat lita'arafu. Kita saling kenal mengenal. Dalam surah Al-Quran, boleh rujuk kemudian Al-Quran ayat ketiga. Juga memahami ada ikhtilaf, ada berbeza pandangan. Dalam berbeza pandangan, habis kamu tapi kamu tauhid dan seumpamanya. Itu bukan budaya kita. Dalam Islam, dan memang ada buku bahwa ini 2 bulan lepas Soal Ibrahim lancarkan bersama dengan Jakim, buku Taha Jamil Al-Wani atas nama Adabul Ikhtilaf fil Islam. Adab berbeza pandangan dalam Islam, terutamanya bagi Muslim. Jadi sama Muslim jangan kita maki, sumpah, serana. Apa maknanya? Kita berjuang demikian. Jadi sebab itu ini perlu kita berbetulkan. Kita perlu menjadi agent yang memahami adab ikhtilaf ataupun adab dalam berbeza pandangan ini. Minda mana ini juga perlu kaya dengan budaya membaca perlu ada. TikTok boleh tengok, tapi jangan TikTok memanjang-manjang. Sebab TikTok ni pendek-pendek ya kan? Dan banyak juga fitnah disebarkan oleh TikTok. Jadi TikTok boleh, tapi jangan melampau. Silakan next. Ini pengalaman pribadi saya. Dulu seorang masuk penjara, saya teruskan kajian mengenai Malaysia Madani di UKM, di Universiti Kebangsaan Malaysia. Dan saya hasilkan sebuah tesis atas nama Malaysia Madani sebagai idealisme perjuangan politik. Seterusnya, ini tesisnya dan itu buku diterbitkan tahun 2004. Suatu Anwar dalam penjara. Seterusnya, ini nota Anwar daripada penjara kepada saya. Komen beliau, respon dia kepada buku tulisan saya, tesis sarjana saya di UKM pada waktu itu. Tulis tangan beliau di bawah tikan. Ini tulisan tangan Anwar daripada penjara. Next, ini susu galau bagaimana Anwar membangunkan. Ada ini buku saya tadi, bukan. Next, teruskan.
Ini peluncuran buku secara ringkas. Silakan buku yang ini buku lebih tebal. Ini buku nipis. Saya dah menggunakan sedikit. Ini buku tebal untuk buku SWOT. Terbitan UAE, Sesama Antarabangsa. Silakan. Next. Okey. Malaysia Madani ini kalau kita tengok urutan dia kurang lebih. Saya pergi pantau. 1945 Datuk Anwar Ibrahim popularkan istilah Masyarakat Madani di Festival Istiqlal Jakarta. Kemudian 1996 berlaku simposium besar di UKM atas nama Masyarakat Madani di UKM di Sekuasaan. 1996 dan 1997 Datuk Seri Anwar meluncurkan buku Kebangkitan Asian Renaissance atau Gelombang Kebangkitan Asia. Dalam bahasa Inggeris dan juga bahasa Melayu. 1998 beliau dipecat. Saya masih ingat dalam perhimpunan Agung UMNO 98. Saya dari UMNO dulu. Bukan. Sebelum masuk Malaysia semua kan? Ya, semua tengoklah kan. Jadi saya ada waktu itu memang Tuan ada apa mengenai kebenaran ini. Jadi setelah marah juga. Mama berdukang dibaginya pada mati. Pada waktu itu bukan jadi. Sebab pertemuan demikian. Dan tak lama lepas itu 2 September 1998 Tuan Anwar dipecat daripada semua jawatan beliau. Oktober 2022 bangun semula The Return of Anwar Ibrahim 2022 meluncurkan buku bahasa Inggeris Script. Script itu singkatan kepada Sustainable Innovation dan beberapa 6 buku yang ada semua di belakang kita, ada semua 6 buku dan pelapon dibantu cukup baik dan cukup maju dan tim 6 buku utama Malaysia Madani. Kemudian November 22 bahasa Melayu pula membangun negara Madani. Dan Januari 2023 pelancaran Malaysia Madani di PICC Putrajaya International Convention Center. Ikut next. Jadi Malaysia Madani ini jangan biar orang olok-olokkan. InsyaAllah hari ini dan esok Cikgu Manu dan tim akan perjelas dengan kita lebih lanjut secara bahasa yang mudah insyaAllah. Saya kadang-kadang tu ada juga kesan bahasa universiti dah bukan kadang-kadang ataupun banyak juga sebenarnya komen. Jadi tapi Cikgu Madun dan Puan Nuraini, orang wartawan Puan Nuraini kan, kemudian Tuan Saiful, orang di lapangan akan kongsi dengan kita dengan bahasa yang lebih mudah. Sebab okey, pertama Malaysia Madani ini bukan sekadar retorik politik, tetapi dia juga bukan sekadar untuk rebranding PMX. Tetapi Malaysia Madani adalah untuk membina semula maruah, integriti, tata kelola dan kegebilangan Malaysia yang sudah meruntuh jauh. Jadi ia satu falsafah pembangunan negara yang ini di tengah pada negara. Ia juga bukan besi jolok. Okay, jolok ini adalah falsafah barat memperkenalkan masyarakat sivil. Dia bina masyarakat berdasarkan sekular tanpa nilai agama. Mereka dapat juga idea-idea di Andalusia. Sebab orang Islam memerintah 600 tahun di Andalusia. Dan sebahagian dari waktu belajar di Andalusia. Tetapi malangnya bila bawa ke barat, mereka kosongkan nilai-nilai agama dari masyarakat. Itu dipanggil sebagai sekular. Dan itu juga lah yang dikembangkan oleh Jolok. Jadi sebahagian serangan kepada Anwar Ibrahim, kononnya Malaysia Madani ini sekular. Tak ada jiwa agama. Kita kena faham, Malaysia Madani ini dia ambil dengan juga nilai-nilai agama. Sebab nilai asas itu yang telah dibina di Andalusia, dibina di Madinah sebagai Malaysia Madani awal yang terkuat dan telah dibina oleh bangsa. Oleh demikian, Malaysia Madani mengukuhkan semula semangat perlembagaan negara dan hukum negara. Malaysia Madani kesinambungan perjuangan kemakmuran manusia sejagat dan kerajaan kepada Madani adalah kerajaan dengan dasar pemerintahan di bawah restu ke bawah Budi Yang Maha Mulia yang diperkuat. Berikutnya, ini kalau kita nak lihat betul-betul soal masyarakat Madani dan masyarakat sivil, kan kadang-kadang kita berguna secara berganti-gantian. Dalam abad sebelum Mesih, Aristotle, Socrates, Plato, Baca.
Pernah dengar nama itu kan? Tak apa, tak apa, tak apa, okay. Tetapi kemudiannya abad ke-12 Mesih dia perkenalkan Saifah Madinah. Saifah Madinah ini mencantumkan perpaduan di kalangan sesama Muslim, antara orang Islam dengan orang Yahudi, antara orang Islam dengan orang Kristian, antara orang Islam yang lain dengan orang Zoroastrian yang menyembah api. Saifah Madinah mencantumkan semua masyarakat Madinah di antara perpaduan itu. 50% Islam, 30% lagi Yahudi, dan 20% lagi Kristian, dan 20% lagi adalah orang Zoroastrian yang menyembah api. Jadi Saifah Madinah ini merupakan perlembagaan negara yang pertama diperkenalkan dalam tamadun manusia. Sebab apa seperti demikian? Sebab perlembagaan negara kemudiannya hanya wujud abad ke-18 Magna Carta dari Prancis. Jadi Islam telah memperkenalkan perlembagaan Madinah, perlembagaan negara abad ke-17. Di celah-celah itu kita lihat yang lebih awal membahaskan soal masyarakat Madani sivil ini adalah tokoh-tokoh Islam seperti Al-Farabi, Madinatul Fadilah, selain Ibnu Maskara yang menggunakan istilah Al-Mujtama' Al-Madani, dan Ibnu Khaldun yang menggunakan istilah Umran Hadari, dibawa ke alam Melayu dan interaksi ke Andalusia dan Barat. Tak perlu terdengar, kita tak tahu, tak faham, tak boleh. Dalam pengupahan kita faham, insyaAllah. Nanti Ustaz Saiful, Profesor Saiful akan menjelaskan dengan bahasa yang lebih mudah, insyaAllah. Kemudiannya interaksi di Andalusia, Spanyol kemudiannya, sebab Islam memerintah 600 tahun di Spanyol. Jadi Sarjana Barat ada di Spanyol. Dan mereka belajar, mereka kembangkan kemudian di Barat. Walaupun dengan kosong penilaian agama, seperti nama-nama Hobbes, John Locke, Ernest Gardner, Adam Smith, Alexis de Tocqueville, Hegel, Marx, dan Antonio Gramsci. Jadi itu sejarahnya. Berikutnya, sebab itu, kalau mereka nak ada kata orang sekolah itu orang yang Muslimah, kan yang Muslim itu betul orang kampung, orang Cina, Tionghoa dan India juga Madani ini penting untuk kita. Dan memang kita punya. Saya dalam bulan lepas bersama dengan rakan-rakan daripada Kristian, Hindu, Buddhis, Confucius dan seumpamanya. Kesemua mereka adopt bahawa 6 rukun Malaysia Madani itu kami juga yang orang kata sama mendukung 6 rukun Malaysia Madani dalam agama-agama mereka. Jadi jangan salah. Cuma okey dengan kita Islam juga. Adakah yang mengatakan Madani sekular dan seumpamanya, terutama rakyat di sebelah sana? Tak betul. Malaysia Madani ini juga bagi kita yang beragama Islam juga ada asas agama. Apa dia? Ia menyuruh kepada amar ma'ruf wa nahi 'anil munkar. Menyuruh untuk tolong-menolong dalam kebaikan dan tidak dalam kemaksiatan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal 'ismi wal 'udwan. Surah Al-Maidah ayat kedua. Islah atau reformasi. Uridu ila islah masata. Itu asas kita kepada reformasi. Dan reformasi itu juga ada dalam Quran, saudara. Jangan kata reformasi itu sekular, juga ada dalam Quran Karim. Saling kita mengenal. Ini yang dibawa Rasulullah Ibrahim. Dita'arafu. Bukanlah bermusuh dan mencaci dan menghina orang lain, memfitnah orang lain semamaunya. Bukan. Dan pesan mengesan hak, hikmah, sabar dan kasih sayang. Wa tawasau bil haq wa tawasau bil marhamah. Ini yang ingin kita bawa bersama, insyaAllah. Berikutnya, dan model masyarakat Madani pertama yang par excellence dalam ungkapan Profesor Faruqi akan baik Rasulullah Ibrahim adalah di Madinah itu sendiri. Kemudiannya mengembangkan di seluruh 3/4 negara. Berikutnya adalah nota dalam buku Islam yang nanti boleh baca berbeda-bedakan. Setiap mereka. Tahun 96, Datuk Seri Anwar mengungkapkan apa itu masyarakat Madani. Masyarakat Madani adalah masyarakat dengan sistem sosial yang subur berasaskan prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan perseorangan dengan kestabilan masyarakat. Masyarakat yang mendorong daya usaha serta inisiatif individu dan dari segi pemikiran, seni, ekonomi dan teknologi.
sistem sosial yang cekap dan saksama, serta pelaksanaan pemerintahan mengikut undang-undang. Kita teruskan berikutnya, tak perlu saya perlahan lanjut, tak perlahan dahulu. Ini 6 rukun Malaysia Madani. Juga saya fikir tak perlu saya panjangkan, tapi kita tahu kemampanan, keyakinan, daya cipta, hormat, keyakinan, ihsan. Nanti insyaAllah pasukan tim Cikgu Madun, Puan Nurani dan Saiful Anwar akan perhalusi hal 6 rukun, 6 kekuatan yang ada dalam Malaysia Madani. Seterusnya, 4 teras membela sumber ekonomi, menjamin kesejahteraan insan, reformasi institusi demokrasi dan perundangan, mewujudkan pentadbiran yang beramanah. Next, 8 keperluan ialah ekonomi, keuangan, perdagangan, bandar, bandar, pendidikan, persyaratan dan budayaan. Dulu, seterusnya, dasar keutamaan ini beliau awal-awal tahun lepas beliau telah berkampan mengurangkan janji menteri, pemansuhan bayaran tol bagi B40 kalau belum sepenuh lagi, pemansuhan hutang penukar Felda, pemansuhan hutang PTPTM bagi B40, pelan ekonomi madani, kemudian ladang surya, angin dan kendaraan elektrik, pelan reformasi kurikulum pendidikan, skim bantuan penjagaan kesihatan antara lainnya, pendekatan berdaya cipta farmaseutical dan ego pelancongan. Nanti pun langkah utama. Tetapi yang saya senaraikan di sini cuma 10 saja. Kita boleh baca dalam lampiran buku itu ada ke-36 semua dasar keutamaan. Dan saya kira di sini tak perlu saya sebut satu, tapi nanti insyaAllah kita akan dari masa memahami yang lebih mendalam 36 langkah keutamaan Malaysia Madani. Seterusnya, ekonomi madani. Sebab ini antara yang penting. Sebab kalau kita lihat dalam Saifah Madinah, dalam Rasulullah berhajat ke Madinah, langkah awal yang dilakukan di Madinah adalah membangunkan masjid kuat. Jadi kekuatan dalaman spiritual yang ada pada umat itu. Kedua masih sama, Madinah Allah akan arahkan untuk Abdurrahman bin Auf membetulkan pasar Madinah pada waktu itu. Untuk membetulkan ekonomi yang waktu itu dikuasai oleh orang Yahudi Madinah dengan penipuan, dengan timbangan tak betul, dengan riba dan sumbangan. Jadi ekonomi Madani ini pada masa saya merupakan satu ekonomi yang nanti juga akan ada kerangka baru ekonomi yang perlu dilakukan. Tetapi kerangka awal adalah Malaysia sebagai antara 3 ekonomi terbesar, daya indeks, daya saing, dan seterusnya satu persatu sedang ditetapkan. Tetapi yang pentingnya langkah-langkah untuk mengangkat semula ekonomi negara kita. Sebab itu dalam tempoh setahun saja dalam pertarungan madani, FDI, Foreign Direct Investment negara kita adalah berjumlah 340 bilion ringgit Malaysia. Ini diumumkan Tuan Ibrahim suatu setahun kerajaan perpaduan madani. Jadi langkah-langkah itu semua sudah dilakukan. Tapi jangan pula nak kata bila nak mencapai Malaysia Madani ini setahun dah capai semua. Ini bukan an overnight process, bukan proses sampai sekarang semua dah buat dah, tak ada. Sebenarnya demo dulu pun, mereka dulu pun kan 22 bulan tak buat apa-apa juga, sebenarnya banyak boleh tak buat pun. Kita baru setahun, dah banyak yang kita lakukan sebenarnya. Jadi jangan kita fikir nak buat dalam tempoh setahun ini, tapi kita akan gerakkan secara berangsur-angsur bertahap-tahap sepantas yang mungkin. Kita tadi pun jenuh nak ikut lagu Malaysia Madani ya? Dia pantas laksana pantasnya sudah berakhir. Jadi kita pun jenuh nak mengikut lagu mereka ya? Sebab dia berbuat pantas macam pantasnya kesusiaan berakhir. Betulnya. Oleh demikian langkah-langkah pembangunan ekonomi Madani ini juga ada. Saya ini kalau technical dia dulu. Next berikutnya, kita menggerakkan gerakan Malaysia Madani dengan gerakan subuh. Bagaimana di Gaza, solat subuhnya laksana solat Jumaat. Solat Jumaat itu yang kuat. Hamas itu. Bayangkanlah Hamas ini, dia Hamas ya. Lawannya siapa? Israel. Tentera yang kuat. Kelima terkuat di dunia, dibantu oleh Amerika. Tentera yang terkuat di dunia, dibantu oleh UK. Tentera ketiga terkuat di dunia. Dia dah bertahan 72 hari.
Dulu pernah tahun 73 gabungan Palestin, Egypt, Syria, Arab Saudi, Jordan, 6 dia tewas dunia Arab lawan Israel. Sekarang ni Hamas saja. Dia dah bertahan 72 hari. Dan baru semalam tentera Zionis Israel menjumpai terowong bawah tanah Hamas. Itu satu daripada dia ada 500 km terowong bawah tanah. Kan? Jadi itu antara lain di Quran namanya gerakan subuh dia. Solat subuh dia laksana solat Jumaat. Sebab tu kalau kita lihat anak-anak dia yang kecil. Nanti saya hantar dalam grup kita kan. Anak-anak dia yang kecil yang baru umur 6 tahun, 7 tahun, kami mau mati syahid. Kami nak masuk syurga. Sekarang ni makanan susah kita. Lebih baik kita masuk syurga. Anak-anak kecil berbahasa kecil. Jadi keyakinan dia dengan perjuangan itu cukup kuat. Jadi dalam hal ini maknanya dalam subuh itu penting supaya bangsa Malaysia, supaya bangsa Melayu, Cina, India, Kelantan dan Dayak, kita semua boleh membina bangsa warga Malaysia yang kuat. Dan bagi yang Muslim, ia permulaan terlain gerakan subuh atau solat subuh kita. Kemudian gerakan budayaan cukup penting, cukup penting. Begitu kekuatan yang telah membina mana-mana termasuk memperkasa NGO-NGO. Yang Berhormat Mulia Ibu Zamra, beliau exco NGO dan juga penerangan. Dan ada 3 lagi kesihatan dan seumpamanya. Tapi NGO ini perlu kita perkasa. Dengan semangat sukarela, semangat berkorban, semangat jihad ini perlu kita bina bersama. Dan rapat seperti saya yakin insyaAllah di bawah pimpinan Ibu Madun, kita boleh sama-sama menggerakkan NGO yang kuat dan rangkaian untuk kita membina Malaysia baru. Kita membina Malaysia Madani yang lebih kuat dan lebih cemerlang insyaAllah. Gerakan kooperasi juga penting. Menteri Madani ini maknanya sisi keuangan. Saya juga sedang cuba menggerakkan hari ini di Parti Antarabangsa, termasuknya saya sedang cuba menggerakkan hari ini secara on private initiative dan tersebut pada Anwar dalam gerakan Menteri Madani keuangan secara Madani ini. Gerakan politik muafakat dan penyelenggaraan. Maknanya kita sebenarnya dalam kerajaan perpaduan Madani, kita mahu tak muafakat sebenarnya. Bukan kita nak berani, tapi mereka tak mahu, sombong itu saja. Jadi jangan salahkan kita. Daripada awal, Datuk Seri Anwar ajak untuk bersama. Atas perintah kita perintah, jadi betul agama. Dan mereka tidak mahu dari kita. Kepada akal, kepada itu. Itu kita nak macam-macam. Tapi on our part, kita mahu kerajaan dan juga gerakan politik perpaduan. Berikutnya, ini suatu pimpinan berhakimah. Kita dalam rapat, dalam NGO dan gerakan Malaysia perlu ada wise leadership, kepemimpinan berhakimah. Antara lainnya, Robin Sharma dia kata, leadership is not about title or designation. It is about impact, influence, and inspiration. Maknanya bukan seorang politik kita berjawatan di atas pesawat. Kita di kampung, di sekolah, berkebun, petani, nelayan, pesawat. Semua kita boleh berperan sebenarnya. Pengaruh yang kita ada, kita boleh kesesuaian mungkin kita kebaikan. Perjelaskan Malaysia Madani dan seumpamanya. Perjelaskan apa misi negara kita, visi negara kita yang ingin dibawa oleh Tuan Mahathir. Ada jawatan, bagus, alhamdulillah. Tak ada jawatan pun tak apa. Kita mainkan tadi. Jadi ini bagaimana burung pipit yang membawa air untuk memadamkan api yang cuba nak membakar Nabi Allah Ibrahim. Jadi ada orang tanya pada burung pipit, dia kata kamu pipit, kenapa ada api macam mana? Kamu bawa orang kecil ada api cuma tak besar bagaimana? Jadi burung pipit itu jawab, inilah usaha aku. Di akhirat nanti aku berjawab kepada juga. Jadi Allah tidak akan tanya sebenarnya kejayaan kita. Allah akan tanya apa usaha, ikhtiar yang kita buat dalam membina bangsa kita, negara kita, agama kita. Ini yang kita mahukan. Seterusnya, ini seni kekuatan yang belum ada dalam
kepemimpinan berhikmah, takwanya, misinya, mampu menerjemahkan diri semua bagaimana Ustaz Anwar terjemahkan diri semua beliau Malaysia Madani sebelum ini kepada Malaysia Madani pada hari ini. Ini contoh terbaik yang kita boleh lihat. Kemudian strategi yang beliau miliki beri ke Jepun untuk antarabangsa dan sebagainya untuk menarik keyakinan semula pelabur antarabangsa kepada negeri Malaysia. Boleh kerja sembarang, syuruh, objektif, sanadi, kesabaran yang tinggi, sabar. Kesabaran amat penting dalam perjuangan. Innallaha ma'as sabirin. Dalam mana-mana perjuangan para anbiya wal mursalin, kekuatan utama yang mereka miliki adalah kesabaran. Sambil kita berada ini, apa bentuk? Sama ada nak niaga, atau nak bersawah, atau nak dirayat. Subhanallah, kesabaran itu penting. Yang bermakna boleh tunggu sabar kita. Beliau buku, doa-doa begitu sajalah. Tapi beliau bersabar, terus berjuang. Tak nak belok. Istiqamah, terus berjuang dan akhirnya beliau hari ini tanya menjadi pokok kerajaan. Jadi begitu sebenarnya. Jadi kita pun sama juga. Madun, saya tak tahu. Tak mungkin lepas ini beliau. Jadi menteri Iwan mana saya tahu. Kan? Tu jadi tengok. Tadi dia mentor kat saya kan? Bersebut di menteri tu mana beliau jaga kan? Beliau jaga balik kan? Kita tak tahu kan? Bak kata patah Melayu tu, untung satu timbul untung batu negara. Maknanya dalam hidup kesabaran itu penting. Soalan Ibrahim, siapa sangka dia jadi menteri? Orang pula kata buku dengan Maulana Ibrahim. Kan, banduan dengan Maulana Subhanallah. Tapi kesabaran yang beliau miliki itu kemudiannya. Reformasi didukung oleh tuan sekalian. Maka menjadilah beliau Perdana Menteri Malaysia yang ke-10. Dan sentiasa bersemangat. Sentiasa semangat ini penting. Saya dah 20 tahun dalam reformasi. Belum jadi menteri lagi, tapi saya semangat terus. Kan? Oh, betul-betul juga pandai lah. Jadi, insyaAllah, sama-sama kita. Sama dia yang muda lagi kena semangat. Kadang-kadang ada anak-anak jadi yang muda kena semangat. Kita yang dah lebih veteran kena semangat terus. Abu Musa Al-Ansari, Abu Ayyub Al-Ansari, umur beliau 79 tahun pada waktu itu. Dia ikut berperang untuk membebaskan Palestin, Masjid Al-Aqsa. Walaupun beliau mati dalam perjalanan. Umur 79 tahun. Jadi kita yang dah umur 60 tahun, 65 tahun, jangan kata tidak saya bersarah tangan. Abu Ayyub Al-Ansari 79 tahun dia join tentera untuk membebaskan Baitul Maqdis. Rasulullah SAW Allah perintahkan berperang ketika beliau berumur 50 tahun sampai umur 63, 26 peperangan yang Rasulullah sertai dan ketuai sebagainya. Jadi no excuse perjuangan ni udah umur 50-an ke 60-an ke 70-an, no excuse. Apakah dia muda-muda? Kan dia umur 30-an, seorang tadi saya pegang ya, umur 30-an, Faizal lebih sikit lah. Dia baru, dia baru 17, umur 17 dia. Kan? Jadi tidak ada. Berikutnya, kita nak ambil lah. Ini tak perlu buku yang lain yang saya tunjukkan juga. Di bahasa Inggeris, teruskan. Oleh demikian kita perlu bergerakkan dengan perubahan sama perubahan nilai dan norma, tingkah laku, budaya, institusi, dasar hukum sistem yang perlu berlaku dalam konteks kita menjayakan Malaysia Madani ini. Berikutnya, ini untuk training latihan yang diperlukan dalam diperlukan. Kemudian berikutnya, plan strategi Malaysia Madani. Ia perlu jadi dasar kerajaan. Soalnya sudah menggerakkan ini. Merujuk plan induk dulu juga. Perlu ada plan yang pendek, berada dan panjang, dan perlu jadi dasar bersama mesti digerakkan oleh KSN, seluruh pejabat. Merangkaian strategi yang perlu ada. Termasuk kita tadi pun, saya dengan bermuat dalam 20 NGO dan strategi Malaysia Madani. Seperti tadi saya hadir bersuarat dari Shah Alam, bersebelas awal untuk join kita di sini. Mereka membicarakan soal dengan rangkaian strategi yang perlu dibina untuk menjayakan, untuk lebar luaskan Malaysia Madani ini. Teruskan, dan perlu dibina indeks.
Ini cerita orang mesti tak apa. Memang ada tim yang sedang membina indeks payatan Malaysia Madani. Teruskan. Dan kita perlu merakyatkan agenda Malaysia Madani. Dan esok, Cikgu Madani dan tim akan bahaskan bagaimana untuk merakyatkan pemahaman Malaysia Madani. Berikutnya, akhirnya tadi kalau mulai tentu Zamrah patut, saya patut disuarakan. Pergi ke kedai membeli permadani, singgah di dusun memetik arak. Misi bersama Malaysia Madani, santunan rakyat seantero negara.